Sahabat lama. Andika selesai memperasap keris kesayangannya, berseorangan di kamar. Tiada sesiapa yang dibenarkan memegang keris hikmat ini melainkan dirinya. Tatkala tidur pun, keris ini disisip rapat ke bengkong. Andika mengucup bilah keris. Pemuda itu duduk bersila dikelilingi 5 buah piala. Kesemua piala itu dinyalakan api. Inilah amalan yang diajarkan oleh Tok Ayah kepadanya untuk mengekalkan kesaktian yang diturunkan. Tok Ayah merupakan pemimpin tertinggi puak rubah yang berada di serata semenanjung tanah Melayu ini. Kau salah, Kai. Kau salah. Tanpa kuasa, kita hanya hamba. Dengan kuasa, aku sepatutnya boleh selamatkan kau dahulu, bisik Andika. Pemuda itu bingkas bangun membuka bunga silat. Keris itu ditikamkan ke hadapan, dilibaskan ke kiri, kakinya diterajang ke hadapan penuh seni. Tari lembut yang terselindung, kekerasan yang membinasakan. Bisa silat handalan Nusantara yang digeruni sekalian manusia. Api-api pada piala meliuk-liuk dilibas angin pergerakan Andika. Amarah, dendam dan kesumat dilepaskan pada bunga-bunga tari silatnya. Kali ini gerak Andika luar daripada biasa. Asap kemenyan daripada perasapan kerisnya terbang mengikut angin gerakannya, mengiringi tari silat seperti naga yang berterbangan mengelilingi tubuhnya. Kata-kata Kai 3 tahun lepas melintasi minda. Kau sudah berubah, Andika. Kau mabuk kuasa. Keris ini sudah merasuk kau. Kau patut dengar kata aku dulu. Buang keris ini. Kau salah, tempik Andika. 3 tahun lalu, Andika dan sahabatnya Kai memilih untuk mengembara mengenal dunia. Sanggup mereka berdua memilih jalan bersusah-susah semata-mata ingin mencari ilmu. Kai pernah berkongsi, aku seorang sahaja yang pergi sejauh ini. Adik-beradik aku semuanya mewarisi kerja keluarga. Keluarga kau ada perniagaan? Tanya Andika. Kami petani. Tanah di sana subur. Kata orang, tahi bintang yang jatuh di situ dahulu telah meledakkan gunung berapi. Debu-debu di situ menjadikan kampung kami subur. Andika mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan Kai. Mereka berbaring di sebelah unggun api, berusaha menahan lapar dengan berbual. Kai meneruskan, akulah orang yang pertama di kampung aku yang diterima masuk ke Madrasah Tamin Sari. Sebelum aku tinggalkan kampung, semua telah siap memanggil aku dengan panggilan pegawai daerah Kai. Andika turut ketawa. Lulusan Madrasah Tamin Sari selalunya menjadi orang-orang hebat. Paling kurang pun pegawai daerah. Dia amat faham akan perkongsian Kai tadi. Kai tersenyum. Tetapi sekarang kita berdua sudah keluar dari Madrasah Tamin Sari. Andika bangun terduduk. Jangan risau, Kai. Aku yakin jalan ini jalan yang lebih baik. Walaupun tidak pernah dibuat orang, insya-Allah kita akan timba pengalaman yang berharga dengan jalan ini. Kelak, kau boleh membanggakan keluarga. Kita berdua boleh membanggakan keluarga. Kai mengangguk bersemangat. Banyak yang 2 orang anak muda ini korbankan. Ada kalanya berhari-hari mereka tidak makan dengan sempurna. Bertambah rumit, keris yang diamanahkan oleh guru mereka yang telah meninggal dunia sering menarik perhatian. Oleh sebab keris tersebut, sering sahaja Andika dan Kai dikejar oleh samseng yang muncul entah dari mana-mana. Hal itu mencetuskan rasa ingin tahu dalam jiwa anak muda itu. Mereka berdua sering diekori. Selalu sahaja keris yang bermutu tinggi menjadi keinginan manusia untuk memilikinya. Akan tetapi, keris ini ganjil kerana ada yang sanggup memburunya tanpa putus asa. Walhal, daripada pemerhatian kasar, tidak terdapat sebarang unsur yang bernilai tinggi pun pada keris itu. Tiada emas, tiada permata, tiada juga ukiran khas yang menggambarkan kemegahan latar belakang pemiliknya. Malah ia sudah lusuh. Sampailah satu hari, Andika dan Kai dikerumuni oleh beberapa orang samseng di tempat yang terpencil. Walaupun mereka berdua terlatih dengan ilmu pertempuran, susah untuk 2 orang anak muda itu menang dengan 10 orang manusia lengkap bersenjata.
Dalam keadaan terdesak itu, Andika menyedari bahawa keris itu boleh memberikan kuasa luar biasa kepadanya. Batu pun boleh terbelah dengan sekali hayunan keris tersebut. Dengan kekuatan itu, sekali lagi mereka berjaya meloloskan diri. Keris yang disangka hanyalah sekadar buatan bermutu tinggi, itu rupanya keris hidup dan mampu memberi kuasa hikmat kepada tuannya. Kai, Kai! Andika memanggil sahabatnya. Kai yang berdiri tidak jauh berlari-lari anak ke arah Andika. Dia mendongakkan kepalanya sekali ke atas sebagai isyarat bertanya. Andika terburu-buru berkata, "Pegang keris aku. Cuba pegang sekarang." Kai terus menyentuh sarung keris di bengkung Andika dengan tapak tangannya. Keningnya berkerut. Matanya dipejamkan untuk menumpukan sepenuh diri pada sentuhan tangannya. Setelah beberapa saat keris itu dipegang, bukaan mata Kai membesar. Dia mengangkat kepalanya memandang ke arah Andika. Bulu roma Kai meremang. Melalui perubahan muka Kai, Andika tahu yang sahabatnya itu juga dapat merasakan getaran kecil pada kerisnya. Sudah dari dulu aku bilang, keris ini memang kadang-kalanya bergetar. Tetapi kau tidak percaya, kata Andika. Dalam kerisauannya, Andika juga berasa puas kerana akhirnya dia berjaya meyakinkan sahabatnya itu akan keanehan keris yang diamanahkan kepadanya. Selama ini, Kai sedikit sangsi akan dakwaan tersebut. Dia menganggap Andika terlampau letih dan mungkin juga terlampau banyak berfikir sehingga merasakan hal-hal yang pelik. Kini dia sendiri dapat merasakannya. Tambahan pula, dia turut menyaksikan apa yang Andika mampu lakukan dengan keris tersebut ketika dikepung tempoh hari. Patutlah keris ini menjadi buruan. Andika, apa kata kita campakkan sahaja ia ke laut? Kai memberi cadangan. Jauh di sudut hati anak muda itu, dia mengharapkan Andika sependapat dengannya. Kai tidak berminat untuk meneruskan kembara bersama keris yang ditiupkan ilmu hitam. Andika mencabut kerisnya daripada sarung lalu perlahan-lahan diangkat ke atas sejajar dengan matanya. Lama dia merenung keris itu. Tidak, balasnya ringkas. Andika, barang ilmu hitam bukanlah barang mainan. Kita sudah mendapat jawapannya. Tinggalkan sahaja keris ini. Andika menggeleng perlahan. Belum, Kai. Belum. Kita belum benar-benar faham akan keris ini. Adalah satu pembaziran jika kita menyingkirkannya. Ingatkah kau akan apa yang perlu kita tempuh untuk sampai ke sini? Bayangkanlah ilmu yang bakal kita kuasai jika kita tahu rahsia di sebalik keris ini. Kai berasa kurang sedap. Lebih-lebih lagi setelah melihat cara Andika memandang keris tersebut. Renungan yang penuh takjub. Dahulu Andika tidak sebegini. Dia seboleh-bolehnya pemuda itu ingin menjauhkan diri daripada keris itu. Hanya semata-mata kerana ingin memahaminya, ia masih disimpan. Akan tetapi setelah merasai kekuatan keris tersebut, renungan Andika berubah. Sampai bila? Adakah kau punya rancangan? Soal Kai. Dengan mata yang tidak beralih daripada keris itu, Andika mengangguk. Aku sudah fikirkan apa yang patut kita lakukan. Apakah itu? Tidakkah kau terfikir kenapa kita diburu kerana keris ini? Soal Andika. Kai juga merenung keris di tangan Andika. Dia berfikir sejenak. Kemudian menjawab. Kerana mereka mahu kelebihan yang ada pada keris ini. Sebab itulah aku cadangkan agar kita hapuskan sahaja. Itu lebih baik daripada jatuh ke tangan yang salah. Cadangan Kai tidak dipedulikan oleh Andika. Dia terus menyatakan rancangannya. Mereka memburu keris ini kerana mereka tahu kelebihannya. Mereka tahu apa yang kita tidak tahu. Kai, jadi jawapan yang kita cari selama ini ada pada mereka. Mustahil dua orang anak muda itu mampu mengalahkan sekumpulan samsing yang bersawang di bawah tanah. Oleh itu hanya ada satu pilihan sahaja. Kai seperti boleh membaca rancangan Andika. Dia bertanya, adakah kau yakin dengan menyerahkan diri kepada mereka kita akan selamat? Keris ini kita punya. Jika ada sebarang ancaman, aku mampu menghancurkan keris ini dengan kekuatan keris itu sendiri. Jadi, mereka tidak akan berani apa-apakan kita, balas Andika. Rancangan Andika itu diterima oleh Kai. Mereka menyerah diri kepada Puak Samsing dan diperkenalkan dengan pemimpin puak itu, Tok Ayah.
Seorang lelaki tua yang amat berkuasa di dunia gelap. Sebesar mana pengaruhnya tidak diketahui umum. Daripada penjumpaan itu, mereka tahu bahawa puak tersebut menamakan diri mereka Rubah. Andika dan Kai dilayan dengan baik. Bermula dengan anak Rubah di bawah pantauan salah seorang susuk penting puak tersebut, iaitu Jaguh. Tidak pernah sekali pun tak ayah memaksa Andika menyerahkan keris di bengkungnya. Tidak pernah sekali juga mana-mana anak Rubah mencuba untuk mencuri keris tersebut. Andika dan Kai diterima seperti adik-beradik mereka sendiri. Layanan itu membuatkan Andika dan Kai dibuai keselesaan. Tok Ayah kagum akan ilmu persilatan Andika dan Kai. Lebih-lebih lagi Andika yang pernah mengalahkan 10 orang anak Rubah. Dengan itu, Tok Ayah menurunkan satu hadiah. Keris Andika dijampi dan ditiupkan kadam. Disyaratkan beberapa amalan yang harus dilakukan oleh Andika supaya kadam keris itu sentiasa kenyang berisi. Dengan itu, ia akan memberikan lebih kekuatan kepada Andika. Walaupun Andika sedar akan unsur khurafat pada tindakan itu, dia bersetuju untuk menerimanya atas dasar sifat ingin tahu. Dua orang anak Rubah itu mula turut serta dalam kegiatan puak Rubah. Mengutip hutang, memastikan barang dagangan diseludup dengan selamat ke wilayah-wilayah lain, mengugut mereka yang menggugat kedudukan puak itu dan juga membelasah sesiapa sahaja yang cuba mencabar Tok Ayah. Andika suka apabila dapat menggunakan kuasa hikmat keris itu dalam kegiatan hariannya. Dia merasakan dirinya berguna. Dia merasakan yang akhirnya dia tahu tujuan hidup. Lebih menyenangkan, kini mereka tidak perlu bersusah-susah memikirkan soal makan dan minum. Semuanya disediakan oleh puak Rubah. Tok Ayah menghargai kelebihan Andika dan memberi lebih kepercayaan kepadanya. Bermula sebagai anak Rubah, dia diamanahkan untuk menjadi adik bongsu yang mengetuai kegiatan-kegiatan kecil. Kemudian menjadi adik cik. Kelebihan Andika memang tidak dapat ditandingi anak-anak buah yang lain kerana hanya dia yang punya keris yang ditiupkan khadam semacam itu. Andika kemudian digelar Abang Alang, Abang Tengah dan akhirnya Abang Sulung. Dalam masa 2 tahun sahaja, Andika mendaki selaju itu, mengalahkan ahli-ahli yang jauh lebih tua daripadanya. Keris hikmatnya memang membawa tuah. Dengan kecemerlangan Andika itu, Tok Ayah masih tidak menunjukkan isyarat ingin merampas keris keramat itu daripadanya. Keris itu dianggap milik Andika sepenuhnya. Malah, kekuatan khadam pada keris Andika dipertingkatkan lagi. Tok Ayah juga pernah berpesan kepada Andika supaya menjaga keris itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu membuatkan Andika jatuh sayang akan kepimpinan Tok Ayah. Kai, aku ada berita baik. Apakah itu Abang Sulung? Tok Ayah telah memberi kepercayaan kepada aku untuk mengepalai anak-anak Rubah bagi keseluruhan wilayah Kepayangan. Sepekan lagi, kita akan berpindah ke sarang yang baharu. Kai hanya senyum tawa mendengar berita baik daripada Andika. Jauh beza riak wajahnya dengan Andika yang sangat teruja bercerita. Kata Andika lagi, sepekan lagi, aku akan digelar Ayahanda. Kai, Ayahanda Andika. Andika memegang bahu Kai. Aku telah meminta Tok Ayah untuk melantik kau menjadi orang kanan aku. Kau akan bergelar Abang Sulung. Kai semakin tidak setuju. Sebelah bibirnya dipaksakan untuk senyum. Tahniah, ujar Kai dalam keterpaksaan. Andika perasan akan kehambaran itu. Dia lalu bertanya, ada apa-apa yang tidak kena, Kai? Kai membalas, ingatkah kau akan tujuan kita keluar dari Madrasah Tamin Sari dahulu? Kita mahu mencari kebenaran. Kita mahu memahami ilmu Allah yang kita masih tidak tahu. Tetapi, apa sudah jadi sekarang, Abang Sulung? Mengapa kau tiba-tiba ragu, Kai? Bukankah kita bersetuju untuk menyertai puak Rubah ini sebagai jalan untuk mengetahui hal itu? Kita hampir memahami rahsia-rahsia dunia Nusantara ini. Kita perlu bersabar sedikit lagi. Andika bersemangat. Sudah lama aku tidak melihat kau mengerjakan solat, Andika, kata Kai. Air muka Andika terus berubah. Tidak pernah lagi Kai menyentuh hal itu selama ini. Tangan Andika terlepas dari bahu sahabatnya. Apakah sudah berlaku? Mengapakah kau tiba-tiba berubah? Adakah makan minum kau tidak cukup di sini? Kai kembali mendongak dan melihat ke muka sahabatnya. Kau yang sudah banyak berubah, Andika berkerut. Kata Kai lagi,
Masih belum terlambat, Andika. Dia menunjuk ke bonjolan di bengkong Andika, tempat Andika menyembunyikan barang kesayangannya. Keris ini membuatkan kita berasa nikmat akan bantuan ilmu hitam. Dan aku merasakan ia lebih menguasai kau berbanding aku kerana kau yang memperolehi kekuatan luar biasa. Kau bukanlah tuan kepada khadam keris ini, tetapi kaulah khadam kepadanya, Andika. Apakah yang kau katakan ini, Kai? Aku menggunakan senjata ini untuk kebaikan kita. Tidak pernah sekali aku merasa dihambakan. Khadam yang Tok Ayah tiupkan itu berkhidmat untuk kita. Bukankah kau juga merasa nikmatnya? Itu bukan nikmat, Andika. Itu mabuk. Seperti orang yang menegur arak dan tidak sedar ia membinasakan sehinggalah dia waras semula. Tidak, Kai. Aku yang menguasai keris ini. Jadi, aku cabar kau menjauhkan diri daripada keris ini selama sepekan. Buktikan kau yang boleh hidup tanpanya. Cabar Kai. Adakah kau beriri hati, Kai? Iri hati? Adakah kau tidak senang Tok Ayah melebihkan aku berbanding kau kerana keris ini? Adakah kau sebenarnya berharap akan keris ini? Kai menggeleng. Aku tidak ingin, Andika. Aku hanya mahu kau menjauh daripada keris ini selama sepekan. Kai terus mencapai bonjolan keris di bengkong Andika. Serta-merta Andika menepis tangan Kai dengan satu tamparan yang kuat. Kai tersentak. Terkejut dengan kekuatan yang dikenalkan Andika kepadanya. Memang benar, Andika lebih kuat daripada manusia biasa kerana keris itu. Malah semakin kuat sekarang. Kai kesakitan memegang lengannya sendiri. Kau sudah berubah, Andika. Kau mabuk kuasa. Keris ini sudah merasuk kau. Kau patut dengar kata-kata aku dahulu. Buang keris ini, bentak Kai. Andika terkebil-kebil. Dia terkejut kerana dengan tidak sengaja telah berkeras terhadap Kai tadi. Kata Kai lagi, jangan-jangan jemaah yang menyerang madrasah kita dahulu itu di pihak yang benar. Mereka memburu keris ini. Kai menunding keras ke arah bengkong Andika. Dan kita pula menjadi barua yang melarikannya dari madrasah. Andika tidak membalas melainkan hanya menggeleng-geleng. Pertengkaran yang disangkakan kecil itu tidak berakhir dengan baik. Kai memutuskan untuk membawa diri dan tidak mahu ada kaitan dengan Puak Rubah lagi. Baginya, menyakiti Samsing itu ialah keputusan yang paling salah yang pernah diambil seumur hidupnya. Keesokan itu juga Kai mengangkat kaki. Pekan berikutnya, Andika mendapat berita yang kurang enak. Berita pemanggilan Kai telah sampai ke pengetahuan Tok Ayah. Ketua puak itu paling pantang akan tindakan berpaling tadah. Khianat bukanlah perkara main-main bagi puak ini. Maka hukuman harus dijatuhkan. Maklumat dalaman berbisik-bisik memberitahu Andika bahawa Tok Ayah telah mengerahkan satu kumpulan untuk memburu Kai dan keluarganya. Saat ini barulah Andika tersedar bahawa dia sudah bermain dengan api. Tatkala kecil jadi kawan, apabila besar jadi lawan. Kini nyawa sahabatnya dalam bahaya. Andika tertampar dek hakikat bahawa dia sudah berada di terlalu jauh ke dalam lumpur. Ketika itu terlintas penyesalan dalam dirinya. Namun sesal sahaja tidak ada gunanya. Kai dan keluarganya masih boleh diselamatkan. Masih ada masa. Akan tetapi, apakah caranya? Tiada gunanya dia merayu kepada Tok Ayah dalam keadaan ini. Silap-silap nyawanya juga akan melayang. Keris hikmat miliknya pula akan jatuh ke tangan yang lebih mudarat. Masalah tidak akan selesai. Tidak ada gunanya jika hal ini dilaporkan kepada pendekar wilayah kerana kekuatan sebenar Puak Rubah ini tidak terduga. Barangkali ada pendekar yang senyap-senyap makan tepi dan bersekongkol dengan puak ini. Andika tidak didolena malam memikirkan apa yang bakal menimpa Kai dan keluarganya. Dia pernah mendengar cerita tentang hukuman ke atas anak-anak rubah yang berpaling tadah. Ada yang rumahnya terbakar, ada yang kereta kuda keluarganya jatuh ke gaung, dan paling dahsyat, ada yang mayat seluruh keluarga ditemui tergantung pada sebatang pokok. Persamaan pada cerita-cerita itu adalah tiada sesiapa pun yang selamat. Kau bodoh, Kai. Kau bodoh. Seluruh jurai keturunan kau akan mati, kata Andika seorang diri. Dia duduk seraya menggosok-gosok kepala. Berkusau rambutnya. Matanya sembab. Sudah 3 malam Andika tidak lena dengan betul. Asyik diseram mimpi ngeri setiap kali terlelap. Andika kusut memikirkan jalan untuk menyelamatkan sahabatnya sebelum berlaku apa-apa yang tidak diingini. Tidak ada sesiapa dalam puak ini yang boleh menolongnya maupun ayahanda-ayahanda wilayah lain. Semuanya takut akan bahana Tok
ayah. Jadi, pertolongan perlu dicari melalui sumber yang lebih berkuasa daripada ketua puak rubah itu. 8492. Bisik Andika. Dia berhenti mengusutkan rambut sendiri. Anak muda itu terfikirkan satu jalan. Jalan yang tidak menjamin, namun ia seperti satu-satunya jalan yang ada, iaitu menggunakan pertolongan diraja. Secara khusus meminta pertolongan daripada putera raja yang pernah menjadi sahabatnya sebelum meninggalkan Madrasah Tamin Sari. 8492 atau nama sebenarnya putera Aradhana Sastra itu pernah menjanjikan sesuatu kepadanya. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi. Walaupun saat itu aku sudah berada di tahta sekalipun, jerit sahaja yang engkau merupakan 6480, sahabatku di Madrasah Tamin Sari, dan aku akan tinggalkan semua sarung kebesaran dan kembali menjadi seperti 8492 sekarang. Sama ada putera Aradhana Sastra sudah pulang ke istana atau tidak, Andika tidak tahu. Cuma dia memilih untuk berpegang kepada janji yang pernah diberikan putera Aradhana Sastra kepadanya. Andika tidak berfikir panjang. Malam itu juga dia menyelinap keluar dari puak sarang puak itu tanpa pengetahuan seseorang pun. Dengan azam untuk menyelamatkan Kai, dia sanggup berhadapan dengan ancaman dituduh khianat. Andika terus memecut kuda menuju ke istana Putera Mahkota di kota Melaka. Nasib menyebelahinya, sekerat jalan dia bertembung dengan rombongan Putera Mahkota di sebuah pekan. Lebih meyakinkan, dengan matanya sendiri ternampak tandu rasmi yang digunakan oleh Putera Mahkota. Nampaknya Putera Aradhana Sastra telah pulang ke istana. Berbaloi Andika memperjudikan langkah ini. Tanpa berfikir lanjut, Andika memecut kudanya dan mengejar rombongan tersebut. Dia tidak ada banyak masa. Bila-bila masa sahaja, orang-orang tok ayah akan bertindak ke atas Khai dan keluarganya. Inilah satu-satunya harapan Andika. Boleh terlihat dari jauh para piong diraja dan hulu balang yang mengawal keselamatan putera raja perasan akan kemarahan kuda Andika. Mereka terus membuka langkah. Beberapa orang pemanah sudah menarik tali busur untuk melepaskan panahan ke arah Andika yang dikira sebagai ancaman. Zas! 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 Tiba batang anak panah dilepaskan oleh pasukan pengawal. Andika terus melompat turun daripada kudanya untuk mengelak. Sebatang anak panah tertusuk ke dalam daging bahunya. Tubuh Andika rebah, bergolek-golek di atas tanah. Dia bingkas bangun melutut. Sebelah tangannya yang tidak terpanah diangkatkan tinggi-tinggi untuk memberi isyarat bahawa dia bukanlah datang untuk menyerang putera Aradhana Sastra. Sebelah lagi lengannya sudah mula dibasahi darah. "Jangan hampir!" tempik seorang hula balang. Sekumpulan hula balang berbaris bagi menjadi benteng. Beberapa orang piong diraja mengacukan busur ke arah Andika. Sementara rombongan putera mahkota tadi terus bergerak. Tali busur-busur itu ditarik untuk memanah sekali lagi. "Aku bukan ancaman," tempik Andika. Terkoyak keluar seluar dan bajunya akibat terjunam daripada kuda tadi. Bahunya cedera, lengannya luka, tapak tangannya bercala-bala. Darah mula mengalir dari tanjak yang dipakai lalu meleleh ke dahi. Kepalanya terhentak kuat ketika terjunam tadi. "Pulang kau, jangan ekori rombongan ini," tempik hulu balang yang menganggap lelaki itu hanyalah orang kurang siomay yang mengekori rombongan mereka. Andika perasan bahawa tandu putera mahkota semakin menjauh. Dalam keadaan melutut, Andika maju ke hadapan sambil melaung. "Putera Aradhana Sastra! Aku perlukan bantuan! Putera Aradhana Sastra!" Beberapa saat kemudian, tandu yang membawa putera itu berhenti. Para piong diraja dan hulu balang yang menghalang Andika tadi tidak bertindak untuk menyerang pemuda itu kerana melihatkan tandu yang berhenti setelah mendengar laungan. Malah busur-busur yang dihalakan ke arah Andika tadi diturunkan. Andika tersenyum. Dia melaung lagi. "Aku Andika! Bacok Andika!" Tidak ada apa-apa tindak balas selanjut daripada tandu yang dinaiki putera. Pintunya tidak terbuka, akan tetapi perberhentian rombongan itu merupakan satu berita yang baik. Sekarang mungkin putera Aradhana Sastra sedang mengintai dari dalam tandu dan bila-bila masa sahaja akan keluar bertemu sahabatnya. Tiba-tiba tandu yang dipikul beberapa orang hulu balang itu kembali bergerak. Kaki-kaki kuda para piong istana kembali menapak meneruskan perjalanan. Andika terkejut. Para hulu balang mula mengacukan semula busur panah ke arah Andika. "Nanti!"
tempik Andika. Kemudian barulah dia teringat. Putera Aradhana Sastra tidak pernah kenal nama sebenarnya. Lalu cepat-cepat Andika melaungkan nombor pelatih yang digunakan sewaktu di Madrasah Tamin Sari. 8492. Aku 6480. Aku perlukan bantuan kau. Aku sahabat kau 6480 dari madrasah. Namun rombongan itu terus berjalan. Andika tergamam. Datang seorang penghulu balang yang berlari dari tandu yang baru berjalan tadi. Dia berdiri bersama para hulu balang yang menghalang kemarahan orang yang tidak dikenali itu. Sekeping kurna perak dilontarkan ke arah lelaki yang telah cedera di panah tersebut. Andika memandang kurna perak yang jatuh betul-betul di hadapannya. Pemuda itu tertunduk melihat. Kemudian dia mendongak kembali. Hulu balang yang mencapatkan kurna itu melaung. Itu kurniaan buat kau bersama kiriman salam. Nyah kau dari sini. Rombongan ini ada urusan yang lebih penting. Panahan kata-kata itu lebih sakit bagi Andika berbanding anak panah yang menusuk bahunya. Sampai hati putera Aradhana Sastra membuangnya begitu sahaja. Nampaknya dia telah dipergunakan oleh putera di Madrasah Tamin Sari itu dahulu semata-mata untuk memperolehi sokongan pada saat itu. Kirim salam, bisik Andika penuh heba. Kemudian dia mengarahkan kudratnya untuk bangun. Andika bertempik marah. Tak guna kau sastra, raja semua sama. Sebelum lelaki yang sedang mengamuk itu marah, hulu balang melepaskan satu lagi anak panah ke pahanya. Hampir sahaja terkena saraf tunjang. Andika terjatuh kembali. Para hulu balang berlari mendekati Andika lalu melibasnya dengan batang tombak. Andika yang sedang melutut jatuh ke tanah. Dia tidak larat melawan walaupun dengan kekuatan khadam kerisnya. Darahnya terlalu banyak hilang. Dengan perasaan hiba, Andika membiarkan sahaja tangan dan kakinya diikat oleh para hulu balang. Pemuda itu berasa sedih diperlakukan sebegitu rupa oleh sahabatnya sendiri. Bukankah putera Aradhana Sastra sudah berjanji? Dia hanya mendiamkan diri di atas usungan pendekar kekurungan, tidak menggunakan kekuatan kerisnya untuk meloloskan diri, walaupun dia tidak selemah sebelumnya. Andika masih tidak sangka putera Aradhana Sastra langsung tidak menjengukkan kepala keluar tandu untuk melihatnya. Malah sanggup diperlakukan dirinya seperti seorang pengemis. Persahabatannya dahulu hanyalah sandiwara. Keesokan harinya, jago datang untuk mengikat jamin. Orang kanan Andika itu datang tanpa pengetahuan Tok Ayah. Dia berjanji untuk tidak melaporkan hal itu kepada Tok Ayah jika Andika menjelaskan tindakannya senyap-senyap keluar dari sarang puak semalam. Andika menceritakan semampunya dan pulang ke pangkuan puak tanpa diketahui sesiapa melainkan jago. Beberapa hari kemudian, ada berita tersebar dalam kalangan puak rubah tentang satu keluarga anak rubah yang telah ditemui mati dalam keadaan yang aneh. Kesemuanya mati di panah petir. Mayat-mayat setiap orang ditemui dalam keadaan terbakar di ladang pertanian mereka di sebuah wilayah timur. Walaupun jelas seperti perbuatan khianat, tidak ada bukti untuk mendakwa sesiapa. Dan tidak ada sesiapa yang berani mendakwa. Cerita itu sengaja disebarkan dalam kalangan anak-anak rubah sebagai pengajaran dan amaran tanpa penceritaan secara terperinci. Namun Andika tahu itu keluarga siapa dan siapa anak rubah tersebut. Kai tidak dapat diselamatkan. Pengalaman ini banyak mengajar anak muda itu. Tanpa kuasa, manusia tidak boleh melakukan apa-apa. Ia menebalkan lagi kebergantungan Andika akan Tok Ayah dan puak itu. Dia semakin perlukan kerisnya. Dunia ini kejam. Andika merelakan nasib yang menimpa Kai. Sesiapa yang melanggar peraturan harus dihukum, meskipun dia seorang sahabat. Cuma menjadi pilihan seseorang itu untuk setia akan peraturan. Peristiwa ini juga mengajar Andika untuk setia bersama puak rubah. Walaupun Kai seorang sahabat, dia wajar menerima balasannya. Yang salah tetap salah. Peran penentu benar dan salah anak muda itu berubah. Melalui jalan sukar, Andika belajar siapa kawan, siapa lawan. Puak ini tidak pernah menjadi musuhnya selagi mana dia setia. Benarlah, raja tidak pernah mempedulikan rakyat. Jika sahabat sendiri yang terdesak pun begitu sahaja dipersetankan, ini kan pula rakyat jelata. Dengan kuasa, manusia boleh melakukan apa-apa sahaja. Andika termengah-mengah, masih lagi membuka kekoda dari tari silat. Perlahan-lahan dia berdiri tegak semula. Kerisnya dikucup. Kau salah, Kai, bisiknya. Dengan kuasa, kau sepatutnya masih hidup. Sepatutnya awal-awal lagi aku mengambil manfaat keris ini, bukanlah membuangnya.
Lalu Andika turun bersila di lantai, kerisnya diletakkan ke lantai di hadapannya. Anak muda itu mula betapa dikelilingi piala-piala berapi. Mulutnya bergerak membaca jampi serapah yang diajarkan kepadanya meskipun tidak difahami walaupun satu patah.